Go. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Oh. Boleh. 16. Kau macam borak sekarang. 16 kan? 16. 17. 18. 19. Hah? Siap 20 kan? Macam banyak 32 je. 20. Lagi 10 ke 20. Tak perlu. Main ni buku ni. Personal test. Tarik nafas in. Out. Dah bising. Standby. Tak standby pun. Buat muka jalan asyik. Okey. Okey, betul. Elok. Sembang. Muka dia pecah sekarang, okey. Sembang. Nyelat. Kalau boleh lajak sikit, kalau tak ajaknya bau tak apa. Last spin, habis. Ah, 40 saat orang ni. Tak yuk. Go! Malah Matan. Wow! Nyelat. Aku kat sini je. Berhenti kat sini je. Nyelat apa? 5. Okey. Ambil last kali yuk. Habis mana lah? Comel.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi Pusat Jaringan Komuniti dan juga Kegiatan Pelajar Komnet kita membawakan suatu slot forum Community Bistari siri yang ke-8 tanggal 12 Mei 2020. Hari ini hari yang sangat bertuah dan berbahagia kerana saya berkesempatan berlatar belakangkan hutan dan berbaju belang hijau untuk bersama-sama meraihkan rakan-rakan panelis kita daripada kumpulan askar wataniah. Yang semua kita tahu bahawa dalam soal keselamatan negara adalah perkara atau aspek yang diberikan perhatian dan penting dalam mana-mana negara. Jadi saya kira askar wataniah salah satu daripada cabang kepada Angkatan Darat Malaysia ini dalam nak melatih orang awam yang berminat untuk menganggotai agar mempunyai ilmu ketenteraan, latihan ketenteraan supaya sentiasa bersiap siaga dengan segala ancaman cabaran yang luar biasa dalam masa globalisasi dan juga lebih-lebih lagi sekarang ni dengan perkembangan global, cabaran pandemik COVID-19, banyak juga cubaan-cubaan kemasukan pendatang asing daripada luar ke dalam negara. Jadi hari ini seperti biasa saya Izzuan Suhadak bin Ishak selaku moderator yang akan berwacana sekitar 1 jam lebih bersama dengan rakan-rakan Facebook di luar sana. Saya tampilkan 2 orang panelis yang tidak asing di UNICEL, seorang tenaga pensyarah di Pusat Mengajar Asasi dan juga Umum, iaitu Lieutenant Muda Tuan Badri Shah Yusof. Apa khabar Tuan Bad? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan Bad sihat Tuan Bad sekarang lokasi di mana Tuan Bad? Ya. Di mana saya lokasi? Saya berada di UNICEF lah. Di UNICEF lah. Alhamdulillah. Hari ni kita bertugas di pejabat Okey. Ya. Jadi Tuan Bad ni banyak gangguan. ya ke? Okey. Tuan Bad merupakan ketua Pelatun 10 Kompani C Batalion 3 Regimen 502 Askar Wataniah dan juga merupakan penasihat Poskau UNICEL, tenaga pengajar di UNICEL yang sentiasa aktif committed untuk membangunkan karakter mahasiswa bersama-sama dengan bahagian pembangunan pelajar dan juga jikadan komuniti HCP. Jadi tidak asing lah di dalam kampus UNICEL ni. Baik, terima kasih Tuan Bad kerana sudi bersama-sama kita pada pagi ini. Baik, kita akan juga bersama-sama dengan pimpinan mahasiswa, Saudara Muhammad Efi Hazlami bin Jeffrey. Apa khabar Saudara Efi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana ikut. Saudara Efi merupakan ex officio Paskau UNICEL Shah Alam dan juga merupakan pangkat private menerima latihan secara langsung daripada Tuan Badri dan juga latihan daripada camp, betul? Daripada Regimen 502 Askar Wataniah, Batalion ketiga. Sebab 6. Okey, baik. Jadi sekarang ni sedang mengikuti latihan industri Ya, saya tengah intern sekarang ni. Ada dekat office. Okey. So minta kebenaran dekat saya punya supervisor untuk ni jap, untuk hadir live jap. Jadi kita ucapkan terima kasih juga kepada pihak industri yang sentiasa memberikan sokongan yang padu untuk memastikan mahasiswa kita mendapat pendedahan yang real pada bersama terlibat dalam proses pembangunan karakter. Okay, terima kasih kepada Saudara Efi. Jadi saya akan berceritakan sikit latar belakang panelis kita yang pertama supaya masing-masing ni dapat saling kenal, mengenali dengan lebih dekat dan jadi bolehlah tanya soalan-soalan yang berkaitan. Mungkin ada yang berminat untuk terlibat sebagai askar wataniah sama ada
ada kalangan pelajar ataupun penjawat awam maupun yang pekerja swasta. Secara ringkasnya, Lieutenant Muda Tuan Badli Shah lahir tahun 77 di Kuala Terengganu. Ni orang Terengganu sudah menuntut di peringkat pengajian universiti, terlibat dalam Jabatan Sains Bayu Perubatan, Fakulti Perubatan Universiti Putra Malaysia Serdang, Selangor. Kemudian dalam kerjaya ketenteraan ditambahkan sebagai Lieutenant Muda sebagai Ketua Pelatun 10 Kompani C Batalion 3 Regimen 502 Askar Wataniah pada tahun 2014. Maksudnya dah lama, berpengalaman luas. Juga sebagai penasihat Persatuan Askar Wataniah Paskau UNICEL, melatih kadet-kadet baru di peringkat kampus di Sarijaya. Tuan Bat ni dia berminat dan ada komitmen yang tinggi dalam ketenteraan. Jadi beberapa kursus telah diikuti seperti kursus lanjutan kerjaya di Pusat Latihan Askar Wataniah Ipoh Perak, kemudian menghadiri kursus ketua pelatun, kursus senjata bantuan pegawai tahun 2015, kemudian mengikuti kursus staf taktik, kemudian pernah juga diberi kepercayaan sebagai pegawai penolong pemerintah Batalion 3 Regimen 502 Askar Wataniah. Pernah juga menyertai eksersis Taiha Tombak siri 26 2016 dan juga latihan bilateral yang dilaksanakan secara 2 tahunan bersama negara New Zealand, tentera New Zealand pernah juga membantu pengendali merah di markas pengendali Kem Puncak Mas Raut Pahang. Jadi banyak ini semua atas semangat kesukarelaan yang mendalam di dalam jiwa tu. Jadi saya tak perlu cerita banyak lagi nak cerita ni, sebab kita nak berwacana, nanti mungkin boleh dicurahkan dalam bentuk pemikiran dan juga sudut pandang pengalaman yang boleh dikongsikan bersama dengan rakan-rakan Facebook. Jadi tidak kurang juga mahasiswa kita, pimpinan siswa kita, saudara Efi masih bujang Efi, belum berumah tangga. Okey, merupakan alumni Methodist Boys School Pulau Pinang, kemudian ambil STPM di SMK K. Rojari, Sungai Petani Kedah, dan sekarang sedang menuntut di kampus Shah Alam dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Pemasaran. Ada beberapa pengalaman kerja di di Laguna, di Jackson Company, tugas di Domino Pizza, juga pernah menjadi sukarelawan di Rumah Perlindungan Safiah. Jadi mungkin ini yang mendorong Efi untuk juga bergiat dalam bidang sukarelawan dalam Askar Wataniah. Okey, baik. Jadi kita akan teruskan wacana kita. Tuan Bat, boleh kita mulakan Tuan Bat? Tuan Bat, masih lagi bersama kita, dengar tak? Nampaknya kita punya line tak berapa baik Tuan Bat? Masih dengar tapi ada putus-putus sekian. Oh, terputus. Kita nak mulakan dengan bertanya kepada Tuan Bat dulu berkaitan dengan mungkin untuk awal ni pencerahan berkaitan dengan sejarah kewujudan Regimen Askar Wataniah, dan juga kita tahu ada sistem organisasi yang unik yang melibatkan jumlah anggota dan apa yang disebutkan seperti batalion, regimen, squad dan sebagainya. Jadi mungkin boleh mulakan dengan pencerahan sejarah penubuhan Regimen Askar Wataniah dan juga sistem organisasi ketenteraannya. Silakan Tuan Bat. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizwan kerana menjemput Paskal untuk hari ini punya program. Jadi pasukan sukarela ni telah wujud di tanah Melayu ni sejak tahun 1861.
dengan penubuhan pasukan sukarela yang dinamakan Penang Volunteers. Jadi memang dah lama dah sebenarnya volunteers ni. Dan pada tahun 1902 negeri-negeri bersekutu yang terdiri daripada negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang pun dia menubuhkan pasukan sukarela dia sendirilah yang kita panggil sebagai Malay State Volunteer Rifles. Dan pasukan sukarela tersebut dia terus berkembang lah. Dan ada juga beberapa pasukan baru yang ditubuhkan. Contoh dia seperti Malay Federated Malay State Volunteer Force, kemudian ada Street Settlement Volunteer Force. Dia ada banyak organisasi yang ditubuhkan dia atas negeri masing-masing lah. Dan apabila tercetusnya Perang Dunia Kedua, semua pasukan sukarela yang telah wujud ni dia sama-sama berganding bahu dengan Angkatan Tetap menentang tentera Jepun pada masa itulah di Melaya. Dan selepas tamatnya Perang Dunia Kedua tu, pasukan-pasukan sukarela ni dia kekal seperti sedia ada, tapi tidak ditadbir secara khusus. Dan apabila tercetusnya darurat di tanah air pada tahun 1948, dia telah digabung dijadi pasukan kawalan kampung ataupun Home Guard. Dan Home Guard ni dia memainkan peranan penting lah dalam sepanjang darurat tu lah. Dan pada tahun 1958, apabila keselamatan dalam negeri telah dapat dikawas semula, pasukan kawalan kampung tu telah dibubarkan. So masa ni kaum-kaum ibu semua join Home Guard ni lah. Maknanya nenek-nenek kita tu semua jadi Angkatan Senjata lah. Jadi memandangkan ada di kalangan anggota pasukan Home Guard tu dia masih mau menyumbang, maka kerajaan persekutuan pada masa tu dia ambil inisiatif untuk menstruktur balik pasukan sukarela tu. So yang ini dia dipanggilkan di bawah Army Ordnance lah, bawah Territorial Army Ordnance. Tahun 1958 dia membentuk Askar Wataniah. So secara rasminya Askar Wataniah telah wujud secara rasmi pada 1 Jun 1958. So setiap 1 Jun kita akan merayakan ulang tahun lah Askar Wataniah. Baik. Nah, itu sedikit pencerahan berkaitan dengan sorotan sejarah Askar Wataniah 1 Jun 1958. Maksudnya sesudah merdeka, semangat untuk mempertahankan negara dan kepentingan untuk melatih rakyat dalam latihan kenderaan ni menjadi dorongan penubuhan Askar Wataniah. Jadi kalau dulu kaum ibu juga mengangkat senjata. Jadi kalau sekarang ni ramai anggotanya lebih ramai lelaki ataupun perempuan Tuan Bat? Siswa atau siswi? Dia kalau dalam sekarang. Dia dalam angkatan tentera, dia ada terbahagi kepada 3 elemen lah. Yang pertama ialah infanteri. Yang kedua elemen bantuan tempur dan juga elemen bantuan khidmat. Jadi kalau yang infanteri ni dia tak ada lah yang perempuan tu. Banyak yang wanita ni dia biasanya dalam elemen bantuan khidmat. Biasa elemen tempur dan juga bantuan tempur ni ramai lelaki lah.
Kalau bahagian khidmat tu macam mana dia punya peranan dia? Kalau boleh berikan contoh. Okey, bahagian elemen bantuan khidmat ni dia ada di bawah core tertentu lah. Dia ada core perkhidmatan, kemudian dia ada core ordnance. Ordnance ni dia peluru, dan dia ada core jentera elektrik dan juga jentera KJLJD, dan core kesihatan. So yang ni biasanya yang wanita dia boleh join lah. Kemudian anda wataniah ni dia ada juga pasukan pakar. Pasukan pakar ni dia maknanya kalau ada yang terlibat yang kerja dengan TMB ataupun dengan KTM, Syabas, dia ada dia punya kelompok dia sendiri, dia pakaran. Kalau macam Tuan Bak sendiri masuk dalam apa, infanteri ataupun bantuan tempur? Dia infanteri lah. Infanteri. Ini ni barisan hadapan lah. Skuad berani mati Okey, baik jadi itu sebahagian yang dikongsikan sebagai pencerahan awal. Jika ada yang soalan-soalan yang nak dikemukakan boleh dituliskan dalam ruangan komen. Saya akan ajukan kepada rakan panelis kita. Kita pergi kepada pimpinan mahasiswa kita saudara Effie Hazlami. Mungkin boleh bagi sekian sedikit penjelasan ketika mahasiswa sibuk bergelumang atau bergelut dengan tuntutan tanggungjawab akademik, tetapi saudara juga pada masa yang sama terlibat dalam Persatuan Askar Wataniah Paskau di kampus Shah Alam, walaupun kampus bandar, urban campus, tetapi tidak menjadi halangan untuk saudara terlibat dalam Paskau. Mungkin boleh jelaskan kenapa Effie terlibat dengan Paskau, dan boleh kongsikan tak sedikit pengalaman pelibatan dalam Paskau ni, Effie? Okey, bermulanya cerita macam mana saya boleh join Paskau dan Askar Wataniah ni, dia bermula sejak saya sebelum saya daftar masuk Unisel lagi. Sebelum saya daftar masuk Unisel, saya dah buat research. Sikit demi sikit. Saya tengok macam okey, persatuan ni ada kan. So okey, tak apa. Menjelang saya nak pergi daftar ke Unisel kan, nak pergi ke hari orientasi tu, saya dah buat research sikit kan. Tu saya nampak situ ada Askar Wataniah. Tapi so macam saya kata kat dia, ada, okey, just ada je lah, macam tak ada lah simpan niat yang dalam sangat nak masuk. Just bagi saya kata, oh dia ada, okey tak apa lah. Dia silap gayung apa semua tu, okey saya tak ada. So macam nanti nak masuk lah. So macam fikir panjang lagi masa kat sini kan. Okey, bermulanya saya daftar tu, time tu saya intake Jun 2016. Tersangkut kandas DBJ, tak boleh balik Shah Alam. So satu semester pendek saya ada dekat dekat Besari Jaya tentu. Ketika tu time tu kan masih lagi ada orientasi minggu tekad siswa kan. So ketika itulah saya diperkenalkan Askar Wataniah yang time tu dikelola oleh pasukan Askar Wataniah BJ, Paskau BJ time tu, yang induk dia yang besar kat situ. So time tu saya pergilah mendaftar diri sebagai persatuan dulu, sebagai ahli persatuan. Tak ada timbul lagi pun rasa macam nak join juga, nak pakai loreng kan. Tapi saya pelan-pelan saya macam ikut sikit demi sikit. Lepas tu tiba-tiba hati macam tertarik lah nak masuk join pakai loreng ni, Askar Wataniah. Tengok apa yang seronok dia. Sebenarnya mata ini daripada kecil dia macam nak pakai seragam kan. Uniform, saya memang nak uniform kecil. Yang terlibat dengan Askar Wataniah ataupun sebagai ATM ke sebelum ni? Ahli keluarga? Ada. Seorang sebelah adik, sebelah ayah saya. Ayah saya pun ada dalam uniform, anggota penjara Pulau Pinang. Itu. So saya dibesarkan dalam
keluarga uniform. Uniform yang berbentuk yang lain organisasi. Kemudian tu lepas saya dah daftar tu, bermulalah aktiviti sebagai Persatuan Askar Wataniah dan dimasukkan elemen askar tu sikit dalam Persatuan Askar Wataniah. Seperti dia ada PT pagi dia ada regimental dia, tapi semua tu tahap mahasiswa sahajalah, dia tak lebih-lebih seperti macam training askar yang betul. Sebab kita tahu, kita boleh bezakan mahasiswa dengan askar ni berbeza. So nak bagi mahasiswa ni rasa sikit pengalaman sebagai seorang askar, so kita masukkan sikit elemen askar dalam mahasiswa. So boleh dia boleh guna dalam bentuk latihan tu, boleh dijelaskan dengan terperinci supaya rakan-rakan di luar sana ni dapat menangkap imajinasi yang dikongsikan oleh saudara Efi. Apa dia punya latihan, bentuk latihan tu? Bentuk latihan yang saya dan kawan-kawan saya dulu ambil yang official dulu punya, yang saya mula masuk yang ketua-ketua dulu yang bagi, sini-sini saya yang bagi. Contoh PT pagi. PT pagi tu macam senaman pagi lah, dalam masa kau punya PT pagi. Senaman pagi dikendalikan oleh jujur latih PTI kan, PT instructor. Lepas tu ada dia punya regimental dia punya contoh. Macam biasa, pumping, push up, pumping, sit up, lepas tu lari 2.4 km. Dia banyak aktiviti lebih kepada lasak jugalah. Regimental tu dia masukkan sikit. Regimental tu yang melibatkan mental, dia masukkan sikit saja dalam mahasiswa tu, sebab tak nak bagi tekanan, sebab situasi yang sangat berbeza, bukan duduk dekat camp. Ini duduk kat tempat pusat pengajian. So kita tak boleh kerahkan mahasiswa ni seperti mana duduk kat camp. Kalau mahasiswa tu sendiri serahkan diri dia orang tu dekat camp, mohon sendiri nombor tentera tu, nak jadi askar Wataniah, dah ada nombor tentera. So jadi dia orang cakap memang perlu diregimentalkan lah, sebab dia orang yang nak jadi askar Wataniah. Tapi yang tak kita just bagi sikit-sikit je lah, nak bagi dia orang rasa, mana tahu daripada dia orang rasa tu dia macam dia berminat nak pergi, nak tahu lebih lanjut apa lagi. Sebenarnya semua tu adalah ilmu semata-mata. Semua tu pembelajaran, bukan semata-mata kita tengok dia orang kena pumping, kena berlari, kena itu, bukannya hukuman kan. Kita tengok nampak teruk, tapi pada masa sama yang apa yang dia alami tu, dia orang seronok sebenarnya. Memang dia kena macam-macam, berguling lah apa semua kan, tapi benda tu enjoy. Macam saya kena dulu, benda tu bagi saya enjoy, sebab ada kawan-kawan yang ramai. So kalau one mistake, seorang buat mistake, semua akan kena. Bila semua kena, semua kena tu, kita kena semua sekali, so kita semua sama. Kau salah, kau tak salah, semua sama. So maksudnya kerja berpasukan tu penting mistake. Ya, berpasukan. Memang dalam askar ni dia letak satu benda no man leave behind lah. Tak boleh tinggal kawan ke belakang, cakap no leave man behind. Tak ingat saya banyak ayat tu kan. Kerja sama, kena padu Kalau pentingkan diri sendiri, mati jebah. Tak boleh orang cakap dia macam tak belot. Orang cakap tak belot kepada kawan-kawan, tak belot kepada kawan, setia kawan lah. Apa-apa rahsia sama-sama kita, walaupun susah senang sama-sama lah. Itu lebih kurang macam tu lah. Okay, baik. Terima kasih atas kongsian tu. Ada lagi Efi nak tambah? Itu saja? Tak ada lah, itu je. Okey. Untuk awal pemula ni, kita nak tanya kepada Tuan Bat. Tuan Bat dah lama menceburkan diri dalam bidang latihan ketenteraan, terlibat dengan askar Wataniah, kemudian sering memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang kepentingan semangat patriotism kepada negara. Sebab kita dapati bahawa semangat
Patriotism ini dia muncul ketika sambutan Hari Kemerdekaan. Masa tu lah kan, tiba-tiba nak pasang bendera. Itulah semangat jalur gemilang, semangat nak menunjukkan manifestasi semangat patriotism tu melalui bendera. Letaklah kat kereta, kat motor. Tapi kadang-kadang bawa kereta laju, jatuh benderanya, dah kena langgar, kena lenyek kan. Jadi habis kat situ. Jadi bagaimana boleh Tuan Bat kongsikan tentang kepentingan latihan ketenteraan ini, dan juga bagaimana kita boleh memupuk semangat patriotism, cintakan tanah air, menjaga perpaduan, menjaga kepentingan negara, jaga kedaulatan, supaya tak ada istilah pengkhianat negara lah. Mungkin Tuan Bat boleh bagikan pencerahan. Baik. Dia heroes ni are not born lah. They are made. They are forged in steel. Maknanya dia kena dilatih lah. Maknanya saya ulas sikit yang saudara FV cakap tadi tu. Maknanya kalau latihan berat yang dilaksanakan dalam latihan ketenteraan tu bukan maksud mendera. Bukan mendera sebab kita nak prepare badan tu untuk nak buat nak gunakan senjata, sebab senjata tu berat tu 3.8 kilos, maknanya kena bawa kulit senjata tu. Dan fitness ini dia penting lah. Jadi bukan semata-mata nak mendera, tapi elemen mendera tu ada juga in case kalau ditangkap oleh musuh. Takkan musuh nak belai-belai kita tak. Dia mesti akan dera. Dia sebagai latihan. Ya, latihan. Dia mental dia. Jadi anda askar watan walaupun dia punya latihan dia tak se-intens seperti anggota tetap, tapi ada jugalah rasa sikit jugalah. Tapi kalau orang yang ada semangat patriotism ni tinggi ni, biasa dia boleh endure segala latihan tu, sebab dia tahu benda tu untuk prepare untuk badan dia. Jadi kalau kita skip latihan-latihan fizikal ni, bila sampai kita masuk ke latihan medan, kita akan pewai. Maknanya dia tak larat. Piawai nama dia. Piawai sayur lah. Sayur. Lemau. Sebab tu bila kita buat PT pagi ke ataupun apa-apa latihan bersifat fizikal ni, dia untuk menyediakan badan supaya lebih gagah lah di kita kan, macam tu. Baik, latihan dalam tentera ni dia ada banyak dan telah disusun dia ikut doktrin ketenteraan lah. Jadi pelajar-pelajar yang masuk join ni, biasa kita akan masuk kursus asas prajurit muda selama sebulan. Jadi kursus ni macam basic military lah selama sebulan. Jadi dalam masa sebulan ni dia boleh fikirlah sama ada dia nak teruskan ke, atau dia nak RTU, return to unit ke, atau lain-lain. Dia boleh buat keputusan masa tu. Dan bila dah habis sebulan latihan tu, barulah kita boleh pangkat belum ada lagi lah. Dia masa tu kita panggil dia prajurit muda. Dan selepas kira prajurit muda lah, dah melepasi latihan 1 bulan. Dia lepas sebulan, kemudian tunggu 6 bulan, baru boleh kita panggil dia sebagai private. Jadi FV ni dia dah private. Dia habis saja kursus basic military tu, dia sebulan tu dia masih kita panggil dia sebagai prajurit muda, ataupun rekrut lah. Baik, kursus wataniah ni dia bukan macam askar tetap, dia ada latihan tempatan. Maknanya setiap hujung minggu saja, Sabtu Ahad saja baru ada latihan. Kalau regular ni dia 24 jam, 7 hari seminggu. Kita wataniah ni dia hujung minggu, askar hujung minggu kita katakan. Tapi itulah, walaupun dia hujung minggu ni pun tak berapa ramai
yang sanggup hadir mungkin disebabkan oleh kekangan tertentu, ada yang dah kerja part time and so on lah. Kalau hujung minggu tu komitmen Sabtu berapa jam? Okey, untuk hujung minggu ni dia ada latihan ni biasanya dalam tempoh 2 ke 12 jam lah untuk satu hari. Tapi jarang lah 2 jam. Biasanya 10 lah, 10, 8, 10 dan juga 12. Dan latihan ni dia tidak melebihi 240 jam untuk setahun. Oh, okey. Maksud kita boleh pilih lah waktu-waktunya. Ya, boleh pilih. Dan bila kita pergi, kita dapatlah allowance dia. Oh, okey. Sejam tu dia akan dibayar sebanyak RM6 sejam. Itu tak masuk dengan mileage. Itu yang best tu. So maksudnya pergi latihan, dapat allowance, dapat claim mileage, tinggal lagi serah diri sajalah untuk dilatih Ya. Tapi banyak latihan yang kita buat tu semua senjata lah. Sebab kemahiran senjata ni paling penting lah. Dia boleh lapor di mana-mana camp ke Tuan Bat? Dia yang terdekat kat mana kita tinggal tu biasa akan ada camp tentera lah. Jadi yang mana yang terdekat tu kita boleh lapor ke situ. Macam Unisel ni, dia yang terdekatnya Unisel BJ ni lah Sabak Bernang lah. Dia jauh kalau nak buat claim mileage tu jauh. Kalau yang Shah Alam tu dia kena lapor ke section 16. Kat situ ada batalion 2. Oh, ada juga. Ada. Selain daripada latihan tempatan ni, kita ada juga latihan berterusan. Okay, dalam tempoh minima dia 72 jam. Macam sekarang ni yang askar ni yang terlibat dalam Sekatan Jalan Raya ataupun petrol MPV itu kita panggil dia sebagai latihan berterusan. So ada juga dan Unisel ni yang terlibat dalam PKP ni, dia jadi Sekatan Jalan Raya lah. Dan latihan seterusnya ialah latihan camp tahunan. Yang ni kita akan buat selama 2 minggu di camp lah. Biasanya kita akan buat di camp Sungai Buloh di Bakar Regimen. Ini selepas selesai prajurit latihan sebulan. Ya, sepanjang setahun. Sebab latihan tu dia setahun dia complete. Itulah berkenaan dengan latihan-latihan yang terpaksa ikutlah. So kalau tak ikut, tak ada lah duit. Itu je lah. Oh, okey. Cuma dari segi selain daripada kepentingan mungkin kelebihan untuk dapatkan allowance, bagaimana pembentukan dalam soal cara berfikir, mungkin strategi, taktikal, dari segi urusan masa disiplin, dari segi daya tahan mental, pemikiran, bagaimana modul-modul yang dibawakan dalam latihan itu mampu membentuk karakter askar wataniah. Okey, baik. Biasanya kita akan list dia dalam faedah kenapa kita join askar wataniah. Yang pertama, dia berjasa kepada negara lah, menyumbang kepada pertahanan negara. Sebab kita askar wataniah ni di infantry ni second line of defense, barisan kedua. Jadi selain daripada tu kita isi masa lapang daripada terbiar, tidak menyertai sebarang apa-apa aktiviti ni, at least kita ada something yang kita boleh buat. Okay? Dan tak adalah kita akan join aktiviti yang tak berfaedah kan. Dan dia dalam latihan kita juga ni, dia ada banyak kepakaran yang kita boleh acquire dalam askar wataniah ni. Okay. Yang kebanyakan ni berkenaan dengan persenjataan lah. Jadi ramai orang yang berminat dengan senjata ni boleh
ada peluang untuk latihan secara percuma. Mana nak dapat kan, latihan percuma dah percuma dapat allowance lagi. Kan? Jadi dia dapat membantu membina dan membangunkan perwatakan tanpa mengeluarkan wang ringgit. Dapat duit lagi. Imbuhan dia Ya. Jadi itulah kalau macam yang saudari Effie ni, dia antara insan-insan yang terpilih lah, yang tak quit lah. Dia ucapkan syabas. Setia pada perjuangan. Dan apabila kita berkhusus di Puswatan, kita ada pusat latihan kita di Ipoh tu, dia akan menambahkan kenalan sahabat daripada semua lapisan masyarakat dan juga setiap negeri. Kita akan jumpa, berkumpul dekat situ lah. Yang ni saya tak tahu FB dah pernah pergi belum dekat Puswatan. Saya pun tak pastilah. Macam mana FB pernah pergi FB? Di Perak? Saya Puswatan lalu pernah, masuk training tak pernah lagi sebab Puswatan tu dia macam, saya pernah lalu macam contoh dekat Puswatan kat mana kan, saya pun nak tengok tempat induk dia, pusat lahirnya Askar Wataniah ni dekat mana. Saya lalu lah, boleh kata lalu tengok, oh macam ni tempat latihan dia. Macam saya kata satu hari mesti saya nak sampai juga kat sini, nak training sebagai bakal pegawai. Bakal pegawai yang lahir kat situ banyak bakal pegawai Askar Wataniah. Macam kalau Tuan Bat, situlah tempat Tuan Bat latih kat situlah sebagai untuk jadi lieutenant muda, seorang lieutenant. Boleh pernah lalu je, masuk training tak pernah, just baru memasangnya cakap ambil berkat. Masang ambil berkat. Ya. Selain daripada tu, dia ada peluang untuk melawat dan juga menghadiri exercise dengan pasukan-pasukan di seluruh negara lah, yang saya dah join sebelum ni, termasuk dengan New Zealand exercise tayar tombak di Pahang, dan lain-lain yang boleh didapati adalah allowance tu yang utama. Gaji bagi latihan yang melebihi 72 jam. Termasuk dengan kem tahunan. Jadi siapa yang aktif ni, dia layak pula satu sagu hati tahunan atau bounty. So sebenarnya kerajaan ni banyak spend duit nak bagi dekat rakyat, tapi tak ramai yang nak join. Tapi ada persepsi yang risau ke, atau ada syarat-syarat tertentu mesti dari fizikalnya kena tinggi ke. Mungkin itu yang orang tak berapa cakna lagi barangkali. Okey, nanti kita akan tanya soalan tu kepada Tuan Bat. Saya nak pergi kepada pimpinan mahasiswa, saudara Effie. Effie dah terlibat dengan Paskau. Bagaimana Effie sendiri merasakan karakter Effie itu terbina melalui pelibatan dalam pasukan Askar Wataniah. Bagaimana Askar Wataniah membentuk karakter Effie? Boleh kongsikan tak? Dia sejak saya join Askar Wataniah ni, dia karakter saya makin bertambah. Daripada dulu saya seorang yang macam 50-50 lah. Bukan 50-50, 60-40. 60-40 lah macam. Ragu-ragu. Dia nak Tapi dia malu. nak pergi sangat. Dia malu, tapi dia fikir balik, aduh betul ke aku buat macam ni kan. Okey, tapi lepas saya join Askar Wataniah ni, macam bukan sebenarnya dia melatih saya untuk jadi macam kelolo, tak. Dia macam, dia lebih latih pada saya command and control, cara saya berfikir, kerja yang sistematik. Daripada segi latihan yang saya pernah lalui tu, yang apa yang jurulatih tu pernah ajar, apa yang jurulatih pernah bagi tu, sebenarnya itu adalah ilmu semata-mata. Pembelajaran yang kat mana pembelajaran tu takkan dapat di sekolah ataupun di universiti. Memang takkan dapat. Kalau siapa nak rasa pembelajaran yang boleh membentuk
daya fikiran yang cantik, kerja yang sistematik tu, itulah tempat dia sebagai askar wataniah. Tapi kalau nak betul lagi masuk askar tetap, itu memang 100% lah. Telus memang untuk negara lah. So saya daripada situ saya belajar, saya latih daripada semula-mula masuk gagal, saya dapat rasa gagal macam mana melalui latihan, pengurusan diri ketika menjadi askar, macam mana nak urus baju, pakaian saya, loreng saya, backpack saya ketika dalam latihan tu kan. Pernah gagal. Daripada situ saya belajar dan kena marah, kena itu, kena ini, kena torture. Macam mana Hafiz Saya- gagal menguruskan apa? Penyediaan apa? Gagal dari segi macam mana tu? Seingat saya yang time saya gagal, saya memang saya klasifikkan diri saya time tu memang saya gagal. Saya tak boleh kata saya bagus time tu. Sebab saya memang betul-betul baru, memang betul-betul mentah, baru saja dapat nombor tentera. So macam saya terus join latihan tempatan. Apa 2017 penilaian saya nak dia, balik. apa yang dia nilai tu? 2017. Maksudnya bentuk latihan tu Dia tak ada nilai apa-apa pun. Dia kata saya apa. maksudnya macam mana Latihan tu. Untuk latihan tu yang macam saya kena tu adalah saya tentu latihan adalah latihan medan. Itu latihan hutan. Latihan CIW. Peperangan menentang insurgensi tentu. So kita akan mara daripada checkpoint, daripada camp, daripada pengkalan masuk ke dalam hutan dan membuat pengkalan dalam hutan. Ketika dalam hutan, dalam perjalanan tu semua pun saya dah koyak, saya dah mental, saya dah tak larat. Biasa kena tekanan macam tu, itu berjalan dalam keadaan seorang berjalan individu ke atau dalam tengah-tengah panas. Sepasukan lah. Kira macam gerak berkelompok lah, pasukan lah. Kira tapi berjalan kaki lah, berkilometer yang saya pun tak tahu dekat mana titik akhir perjalanan. So jadi macam, aduh, rasa macam asal tentera tadi kan. Patut tanya aku tidur kat rumah. Saya ni makan sudah sedap. begitu Macam ni lah saya fikir balik. Memang koyak. Dia macam memang berbentak dalam hati ni kan. Sampai bila masuk dalam pengkalan, pengurusan senjata pun saya gagal. Baju saya gagal, pakaian saya kira semua kotor. Kira hygiene saya tak terjaga pada 2017 tu, saya ingat. Selepas titik pas pada tu, saya belajar. Saya tanya jurulatih, oh macam ni, ustaz, ustaz macam ni. Oh macam ni cara dia. Satu-satu saya tanya. Dan berpeluang ni pada 2018, saya mengikuti kursus asas. Ini yang betul kursus asasnya untuk menguji balik apa yang saya dah belajar dulu. Alhamdulillah 2018 saya dapat aplikasikan benda yang daripada gagal dulu, saya belajar. Saya dapat apply dalam saya punya kursus tu, saya tamat kursus dengan selamat. Alhamdulillah. Dengan selamat yang cakap tak ada masalah lah. Jaya. Sebab time tu saya kena time tu yang alhamdulillah habislah. Sebulan teruk lah kena. Teruk lah. Asas kan, asas tentera. So macam, tapi saya okey sebab saya dah pernah lalui dulu. Saya dah pernah kena dulu, so macam benda tu tak jadi terkejut untuk saya. Saya biasa kena, so macam memanglah koyak tu koyak, tapi saya tahu macam nak uruskan benda macam tu. Dah biasa kena, so macam alhamdulillah lah okey. Dengan kawan-kawan, dengan jurulatih yang friendly. Time latihan memang kena jarang, memang kena tegas. Tapi bila habis keluar baris, dia orang like macam kawan-kawan, dia macam abang, dia macam kakak, dia macam adik-adik lah lepas keluar daripada baris. Macam tu lah. Yang dia membentuk saya lah, karakter saya macam. Baik Afi, so Afi telah berkongsikan tentang bagaimana karakter Afi terbina melalui latihan ketenteraan. Boleh berfikir 10 langkah ke depan. 10 langkah ke depan lah. Baik. Okey, baik. Terima kasih Afi kerana perkongsian tadi. Sekiranya tu mungkin boleh membuka sedikit
sudut pandang yang baru kepada rakan-rakan siswa yang lain yang belum lagi menyertai Paskau. Mungkin ini peluang untuk mendapatkan inspirasi dan dorongan berdasarkan pengalaman. David bermula dengan kegagalan tetapi melangkah ke hadapan tanpa menoleh ke belakang untuk mencipta sebuah kejayaan. Sebenarnya orang yang gagal ni orang yang takut nak mencuba. Ni dah mencuba dan gagal, itu satu proses pembelajaran yang sangat bermakna. Saya nak kembali pada panelis kita yang pertama, Tuan Bat. Tuan Bat, boleh tak berikan satu senarai mitos dan realiti dalam askar wataniah. Mungkin kalau macam saya orang yang tidak pernah terlibat dengan askar wataniah, saya tak tahu realiti atau mitos. Mungkin tak tidur, mungkin agaknya makan dalam hutan tu, apa yang ada dalam hutan tu kita kena makan kan. Kemudian perlukan badan yang fit, kena six pack. Mungkin ada senarai mitos dan juga realiti sebagai proses nak melangkah sebagai anggota wataniah tu, apa dia punya syarat-syaratnya. Silakan Tuan Mat. Okey, baik. Bagi sebenarnya bagi setiap warga negara, jadi tanggungjawab untuk melindungi negara kita ni terletak pada setiap bahu warga negara. Jadi kalau bukan kita yang menggalas tanggungjawab tu, siapa lagi? Takkan kita nak mengharapkan orang luar. Kan biasanya kalau andai kata negara kita diserang sekali lagi, kan orang luar ni biasanya dia akan cabut keluar daripada negara kita. Jadi yang tinggal kita nak lari ke mana? Betul. Dan latihan yang diberikan dalam askar wataniah ni, andai kata kalau ada berperang dan ada senjata campak kat depan kita ni, jadi kita tahu cara menggunakan dia. Kan? Taklah kita nak gunakan senjata tu nak pakai hantam je. Jadi latihan ada, kita aplikasikan dia untuk melindungi keluarga kita dulu. Kemudian lepas tu baru kita mempertahankan sekitar dan juga negara lah. Baik. Jadi latihan dalam askar wataniah ni kepada pelajar juga, dia bagi seolah-olah bagi macam pendedahan awal lah dalam berminat untuk meneruskan kerjaya dalam ketenteraan ni. Latihan wataniah ni sebenarnya 10% je daripada jumlah sebenarnya apa yang dihadapi oleh Angkatan Tetap. Okay? So, ini bukan untuk menakut-nakutkan, tak ada. Dia dalam askar wataniah 10% saja. Kalau boleh tahan 10% tu, silalah join Angkatan Tetap. Jadi kita kena hargailah apa jasa pengorbanan Angkatan Tetap ni. Jadi kita kalau boleh tak nak lah ada lagi pihak luar sana dia kata askar ni makan tidur je. Ada juga siapa pergi kerja jolok kelapa sawit. Janganlah. Kan? Jadi macam pelajar yang join askar wataniah ni, dia untuk laluan kerjaya dia sama ada dia boleh kerja menggunakan ijazah diploma yang dia ada ataupun masuk ke ketenteraan. Kat situ dia dah dapat pathway dia ataupun laluan kerjaya dia ke mana. Sebab dalam tentera ni dia perlukan diploma dan ijazah juga. Dan daripada situ kalau kerja sebagai askar atau tentera ni, itu dah kira penjawat awam. Senang. Tak perlu lagi nak kena isi SPA 8 ke apa. Terus mana kita dah fit askar ni, terus rekrut untuk Angkatan Tetap lah di Pusat Sedar tu. So dia seolah-olah dia provide kerjaya. Kalau kadang-kadang kalau kita dah grad tak dapat kerja, maknanya alternatif ni tentera pun boleh. Kan? Jadi semua ni mudah lah sebenarnya.
ataupun bagi kelebihan lah kepada pelajar yang ambil askar wataniah sebagai sampingan. Okey. Baik. Terima kasih banyak Tuan Bat. Effie, boleh bagikan sebab kenapa mahasiswa kena sertai Paskau? Satu sebab, bukan satu sebab kenapa mahasiswa ni digalakkan untuk join askar wataniah ni. Satu yang pertama mesti allow lah kan. Allow wajib kan. Mahasiswa kadang-kadang baru datang ujung bulan, tengah bulan dah kering dah poket kan. So nak duit, nak ada duit, nak boleh beli macam-macam. So orang nak bagi duit free sebenarnya benda tu. Cuma sikit je. Kena latih sikit je. Kena berkhidmat sikit je. Latihan tu pun bukannya saya saja yang nak bagi. Tak ada orang nak bagi saya saja latihan tu. Tapi bagi saya cakap, kalau nak allow, join lah. Tak ada, yang satu lagi, tak ada benda yang percuma dalam dunia ni. Mesti kena ada give and take. Yang tu je. Betul. Satu lagi, dia kalau join askar wataniah dia fun lah. Bagi saya fun. Best. Kita dapat kenal dunia baru. Kita dapat kenal macam-macam jenis orang yang kita kumpul sekali dalam camp tu kan. Kita tengok dia tu sini. Kat situ lah kita belajar dan kat situ lah kita mulanya berfikir. Kat situ lah jadinya pertumbuhan pemikiran kita akan lebih nampak dewasa sebab kita dah campur dengan macam-macam orang. Dengan ilmu yang kita dapat daripada askar-askar tetap, jurujurus latih kita yang askar tetap yang banyak pengalaman, kita banyak boleh tahu salah silah dia orang. Dia pun tak kedekut untuk sekarang ramai mahasiswa yang main game ni, dan game pun banyak yang memberi pendedahan tentang ketenteraan, navy, tentera, infanteri dengan senjata semua canggih kan, sniper. Itu tak cukup dia kena mesti yang real, fizikal juga. Dia kalau yang macam yang orang duk main game tu, itu satu galakan sebenarnya. Satu galakan. Kalau dia macam dia nak betul-betul macam Tuan cakap tadi, kalau nak rasa untuk bermain senjata secara percuma, janganlah askar wataniah kan. Boleh pegang, boleh tidur, boleh belai dia setiap masa dalam kursus tu kan. Setiap masa 24 jam tidur lah dengan dia senjata tu, belai lah senjata tu, jaga macam nyawa sendiri. Belik lah puas-puas senjata tu. Dapat peluru, boleh tembak, kita tembak. Tu je. Kan? Itu latihan lah. Latihan. So itu saranan daripada rakan siswa kita. Jadi luar sana kita ada pelajar-pelajar baru yang mungkin boleh mengambil inspirasi daripada perkongsian pada forum wacana ini, boleh berdaftar. Cuma sekarang dalam tempoh PKP ni mungkin ada sekatan sikit untuk kita teruskan latihan. Mungkin ada perkembangan-perkembangan terkini nanti Tuan Bat boleh ceritakan. Tapi sebelum tu kita nak membacakan soalan-soalan daripada rakan-rakan Facebook kita. Kita akan tujukan kepada kedua-dua panelis. Jadi kita mohon panelis untuk memberi jawapan balas, seterusnya membuat rumusan terhadap wacana perbincangan kita. Pertama daripada saudara saudari Ernie Suzila, bagaimana penyertaan dalam badan uniform dapat membentuk rasa cintakan negara? Mungkin tadi sebagian kita dah kupas ulas, boleh tambah. Kemudian apakah tugasan askar wataniah sepanjang PKP? Ada yang terlibat tak sebagai frontliners? Ini daripada Delima Merah. Kemudian soalan daripada saudara Khai. Soalan dah dituju pada Effie ni. Adakah askar wataniah lebih kepada perkhidmatan bantuan tenteraan? Juga mungkin telah dijawab. Okey, itu saja soalan yang ditujukan kepada kedua-dua panel ni. Jadi mohon panel untuk memberi jawapan balas dan juga memberikan rumusan terhadap wacana kita mahasiswa wataniah membentuk karakter patriotisme. Silakan Tuan Bat dulu. Baik, terima kasih.
Jadi macam anggota askar wataniah yang telah mengikuti kursus asas, jadi dia layak untuk diatur gerak ataupun kita mobilize. Dan sebenarnya askar wataniah ni dia fungsi dia untuk membantu ganti angkatan tetap. Maknanya setiap penugasan, kalau angkatan tetap tu dia tak cukup anggota, biasanya dia akan open kepada askar wataniah. Dan selain daripada tu, allowance seperti biasalah. Kalau kita join macam dalam keadaan PKP ni, kita ada ops penawar. Jadi macam saya ni, saya tak bolehlah terlibat secara langsung sebab saya masih bertugas dengan UNICEF. Oh, okey. Kalau saya join nanti kan mengelak lah, tak boleh lah. Jadi saya standby kan. Anda kata kalau dikerahkan, saya akan turunlah sebilang masa. Saya punya rumah saya dekat Sabak Benam, dekat je. Memang boleh dikerahkan sebilang masa lah. Baik, jadi pelajar yang mengikuti askar wataniah ni bila duit, dia boleh minta posting lah ke negeri-negeri masing-masing. Contohnya kita ada 16 kamp askar wataniah di seluruh pelosok Malaysia. Contoh dia kamp 501, Regimen 501 di Johor. Jadi pelajar yang asal dari Johor boleh posting ke Johor. Okay. Dan ada Regimen 502 di Selangor, kemudian 503 di Perak, 504 di Perlis, kemudian 505 di Pahang, 506 di Kelantan, 507 di Sabah. Maknanya pelajar-pelajar yang Sabah ni dia boleh posting ke unit masing-masing lah. Dan specialnya orang pelajar Sabah di misal yang join, dia akan dapat elang tambahan, nama dia BIS. Dia ada bayaran lebih lah, dia lebih dia dapat lah. Kemudian 508 di Negeri Sembilan, 510 Sarawak. Jadi di Sarawak ni dia ada dua regimen, dia ada 510 dan juga 511. 510 di Sibu, 511 di Kuching. Sebab dia besar kan, dia ada dua regimen. Kemudian di Terengganu 512, 512 di Terengganu, kemudian 513 di Kedah, kemudian Melaka pun ada 514 dan 515 di KL. Jadi kesemua regimen ni dia deploy askar wataniah sepanjang ops penawar ni lah, yang terlibat secara aktif dalam Sekatan Jalan Raya. Jadi kadang-kadang kalau ada yang melintas di sepanjang jalan di Selangor ni, biasa akan jumpa dengan pelajar-pelajar dari Nissan pun ada. Kalau saya lalu, saya pun kenal. Okey, dan last sekali kita ada 516 di Tawau, Sabah. Dia ada total, dia ada 5 sampai 16 lah regimen yang ada di Malaysia ni. Itu untuk infanteri. Dan lepas itu lah, kalau berminat untuk kerahan, boleh daripada askar wataniah ni dia boleh dikerahkan juga. Kalau dulu ni kita siri 500. Kalau dulu untuk kerahan dia ada siri 300. Kan, tapi dia dah tukar, siri 300 ni dah jadi regimen sempadan. Daripada askar wataniah ni boleh dikerahkan masuk regimen sempadan. So ini adalah infanteri lah. Infanteri ini. Okay, baik.
Harap itu menjawablah soalan kalau ada berkenaan dengan Korps Ya, baik. Penawar. Terima kasih atas jawapan balas. Dan juga apa nama Saudara Refi, ada jawapan kepada soalan yang ditanyakan tadi? Ada? Yang saya yang saya akui betul lah, macam Tuan Bat cakap, sekiranya mahasiswa ni dah masuk dalam sebagai jadi anggota sekawatan ya, contoh daripada Unisel, dia pada pelajar Unisel, memang berkolaborasi dengan dengan Camp Battalion 3 Sabak Benam. So sepanjang tempoh dia jadi pelajar Unisel tu, dia tidak dibenarkan untuk menukar mana-mana regimen ataupun posting di mana-mana tempat, walaupun di negeri asal dia. Setelah dia tamat sebagai seorang student dan jadi alumni, baru dia boleh buat permohonan untuk posting ke mana-mana camp yang dia nak lah, yang di tempat-tempat yang ada lah kemas kawasannya. Itu je lah. Macam saya bakal posting juga nanti Kedah kan, insyaAllah 513 tempat saya kan. Okay, dah sebut nombor tu, dah dekat lah tu insyaAllah. Okey, baik. Jadi terima kasih kepada kedua-dua panelis kita yang telah memberikan penjelasan pencerahan berkaitan dengan sejarah perjalanan organisasi ketenteraan ini bergerak, pelibatan latihan ketenteraan dan sebagainya, dan sebagai menjawab soalan-soalan yang mungkin timbul kemusykilan ataupun mungkin nak tanya lanjut, boleh tanya juga PM tepi kepada kedua-dua panelis ini. Saya kira ketika bulan Ramadan ini banyak kita baru saja sambut nuzul Quran yang memerintahkan untuk kita membaca. Jadi bukan saja kita membaca tilawah Quran, tapi kita kena melaksanakan juga isi yang terkandung dalam Quran. Antara yang diberikan perintah oleh Allah Ta'ala ialah untuk berjihad. Berjihad sama ada ketika ringan ataupun berat. Jadi yang Efi lalui itu beratlah dia punya latihan tu. Jadi kita kena bergerak untuk terima latihan tu, dan sebagai satu persiapan mental dan juga fizikal sebelum kita menghadapi realiti. Sebab takkanlah bila kita menghadapi masalah ancaman baru kita terfikir untuk adakan latihan, itu dah terlambat. Saya kira ada beberapa perang yang dicatatkan dalam sirah, antaranya perang Badar, perang pertama dalam kalangan umat Islam di bulan Ramadan. Jadi saya kira bulan Ramadan ini sebagai satu pencetus naluri semangat untuk berjihad ni, mungkin melalui pendekatan terlibat dengan askar wataniyah untuk mendapat cara dan juga pendekatan latihan ketenteraan, belajar strategi taktikal. Bukan saja perang Badar, perang Tabuk, perang Khandak, juga perang dengan tentera Mongol, Ain Jalut. Jadi banyak yang kita boleh belajar dalam konteks sejarah, tapi yang kehadapan ni kita kena belajar daripada Tuan Bat dan juga Saudara Efi yang betul turun ke lapangan untuk merasai pengalaman pelatihan ketenteraan. Baik, kita bagi ruang kepada panelis kita ni untuk memberikan sedikit ucapan kepada frontliners kita yang sentiasa berada di barisan hadapan untuk memastikan keselamatan dan juga kesihatan rakyat Malaysia berada dalam keadaan yang terbaik. Lagi-lagi ni kita nak sambut lebaran hari raya ni, semua orang dah merancang nak pergi berziarah raya. 20 orang ni naik satu bas kot. Mungkin Tuan Mat boleh berikan ucapan kepada frontliners kita. Baik, ucapan tu tak ada ucapan, sebab kalau kata tentera tetap ni dia tak ada cuti. Hari raya pun dia orang kerja. Dia tak ada cuti. Jadi itu adalah satu pengorbanan yang rakyat mungkin tak sedar. Ada orang yang kerja waktu kita tengah tidur, ada orang yang kerja. Contoh dia seperti tentera lah. Baik, bagi saya sendiri pun orang yang ada semangat patriotism ni, kalau boleh kena join lah, kena lengkapkan ilmu berkenaan dengan ketenteraan. Rasulullah SAW pun adalah seorang tentera, panglima lagi.
Benar. Jadi berjaya sebagai tentera ni dia sunnah lah. Kan? Jadi benda ni kalau kita buat lillahi ta'ala, insyaAllah dia boleh pahala lah. Ganjarannya. Ganjaran. Baik, terima kasih kepada Tuan Bat. Effie, ucapan kepada frontliners kita. Ucapan daripada Ernest, dia kata ucapan saya terima kasih je lah yang terjadi pada frontliner ni, yang banyak membantu semasa musim PKP ni sebagai hero kita lah kan. Daripada doktor, daripada nurse, polis dan tentera tetap, dan maupun juga kawan-kawan saya yang sebagai askar tanah yang bertugas sebagai Sekatan Jalan Raya tu. Saya mention nama sikit lah, macam Syaif, macam Sokibul, macam Ashraf, dia orang tu frontliner lah. Sebab saya nak join juga dia orang tapi tak berkesempatan kan. Tapi dikerah sebilang masa yang jadikan tiada pilihan, saya kena turut perintah kan. So saya dia cakap terima kasih kepada semua frontliner lah, diorang memang terbaik lah. Pada diorang habis information ni kan. Okey, baik. Terima kasih kepada Effie, terima kasih kepada Tuan Bat kerana telah sudi berkongsi, memberi pencerahan kepada kita semua. Baik, kepada semua rakan-rakan Facebook juga yang mengikuti wacana ini, terus tingkatkan momentum cintakan negara. Nilai patriotisme ini tidak sahaja pada bulan kemerdekaan, tapi sepanjang tahun, sepanjang nyawa dikandung badan. Jadi kita harapkan semangat cinta kepada negara watan ni dapat terus dipupuk, dan siapa yang berminat boleh terus berhubunglah dengan Effie ataupun Tuan Bat bagaimana nak mendaftar diri sebagai askar wataniyah, sebagai satu komitmen mencuti sunnah Rasulullah SAW, dan juga menegakkan diri kita dengan asas latihan ketenteraan bagi kita membuat persiapan menghadapi segala kemungkinan pada masa depan. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Bat dan saudara Effie. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi pada hari yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih.